Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya mudahkan untuk mengurusi Imam ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang, taufik serta inayahnya, maka dipilih kita semua sama-sama hadir ke rumahnya pada saat dan ketika ini untuk tunduk, sujud, menaikkan satu perintah yang begitu besar, iaitu solat maghrib berjemaah. Dan kemudiannya kita luangkan sedikit masa antara maghrib dan isyak dalam majlis muzakarah ilmu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita kongsi pada malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala dan diridainya insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan kita masih lagi dalam babul ibadat, kitab Matan Safinah. Masih lagi dalam kitab Taharah, berkaitan dengan Taharah, fasal yang ke-14. Faslun asbabut tayammumi thalathatun, faqdul ma'i wal maradu والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. Itu dalam kitab adalah matanya. Fasal pada menyatakan sebab-sebab yang dibolehkan bertayamum ada 3 perkara. Walaupun setengah-setengah kitab lain dia ada sampai 5, ada sampai 6, maknanya dipecahkan lagi, dia punya pembahagian itulah. Dalam yang kita baca di sini dia kata 3, tak menafikan yang 5, tak menafikan yang 6, sebab diletakkan mungkin dalam syarat yang pertama di sini, di kitab lain dah dipecah jadi 3. Sebab ulama ni dia masing-masing susun kitab ikut dia punya himmah dia, ilmiah dia masing-masing. Jadi ada uslub dia, cara dia. Yang penting benda tu sampai. Sama lah juga kalau kita tengok rukun sembahyang nanti, ada setengah kata 13, ada setengah kata 15, ada setengah sampai 17. Sebenarnya semua ada, dia tak menafikan. Jadi jangan terkejutlah. Cuma di sini kita baca kitab ni, dia kata asbabut tayammumi salasatun, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Baik, tayamum itu sendiri, tayamum itu sendiri apa dia? Dari segi bahasanya bermakna at-tayammum tu ialah al-qasdu, tujuan, tujuan. Itu segi bahasalah. Maknanya kalau tayamum tu juga orang guna untuk memberi makna tujuan dia. Sebab saya pernah ceritakan banyak dalam kaedah ataupun dalam istilah fiqh ni, dia akan cerita dari segi lurahnya apa dia, kemudian barulah syarak. Maknanya fuqaha ambil kalimah tadi, guna pula untuk istilah fiqh. Macam solat, solat tu namanya doa. Kemudian bila diletak dalam bahas ataupun kitab fiqh, jadilah dia perbuatan
yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu. Jadi tayamum ni segi bahasanya ialah al-qasdu, iaitu tujuan. Dan dari segi syarak, tayamum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan. Okey. Sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Apa makna tayamum? Menyampaikan, okey, ataupun menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi junub, mandi hadas besar dengan syarat yang tertentu. Itulah tayamum. Penting istilah-istilah syarak ni kita faham. Sebab kita belajar daripada kecil terus bahasa Arab kan. Soalan puasa. Jadi orang tanya puasa tu apa? Puasa itu jawapan profesor tu kan. Tayamum apa tayamum? Tayamum lah kan. Tak kenal sebenarnya. Jadi tayamum ada dia punya istilah dia. Okey, menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi dengan syarat yang tertentu. Baik, dalam kitab ni dia kata yang pertamanya faqdul ma, sebab yang dibolehkan tayamum. Kita dah tahu dah tayamum tu apa dia, istilahnya. Kemudian bila boleh, dia bukan suka-suka aja, rasa nak buat. Dia ada sebab yang membolehkan kita bertayamum. Sebab tayamum ini adalah satu rukhsah, menggantikan wuduk. Baik, yang pertamanya bila kita dibolehkan tayamum faqdul ma, iaitu bila ketiadaan air. Bila tidak ada air, maka pada ketika itu bolehlah kita tayamum. 3 tahun lepas dah tak ada air tu. Merata cahaya yang kan, Tunggu lori, asal masuk lori ya beratung lah kan. Cerita dah tak ada air. Jadi yang dimaksudkan dengan tidak ada air ni, dia kata di sini ada dua keadaan. Yang pertamanya tidak ada air di kawasan kita tinggal. Kalau perumahan kita ni, sini tak ada air, terputus bekalan. Ataupun di kawasan sekitarnya, Taman Ambar, Selangor Rejing, Bukit Canggang, sekitarnya. Setelah mencarinya dengan kadar jarak, dalam kitab ni dia kata haddul ghaus, satu jarak yang dipanggil panah. Siapa yang main panah dia tahulah. Maknanya yang jarak panah boleh sampai, biasanya lah mungkin 10 meter kan, 10 meter, ada yang 20 meter. Ikut dia punya anak panah lah, ikut jenis anak panah tu. Saya main juga, tapi kita main dekat, paling dekat kita baru kena. Kalau jauh, satu pun tak kena kan? Jadi main dengan budak-budak kena, kita pun nak bagi kena, jadi tak dekat. Baik, itu segi istilah kita. Jadi kemudian ulama telah meletakkan lingkaran ataupun kawasan jarak, ikut meter lah, yang sekarang ni mudah. Ada dua cara, dia ada dua permasalahan lah. Okay? Dalam masalah tidak ada air ni, di tempat kita ataupun sekitar kita tak ada air. Jadi kalau kita dah cari dah dengan satu jarak yang tertentu, memang confirm tak ada air, barulah kita dibolehkan bertayamum. Ceritanya kena cari. Dia tak ada kata buka-buka paip, tak ada. Tayamum lah, keluar rumah tepuk kan. Lepas tu WhatsApp, ayat tak ada. Orang ni jawab semua ada ayat.
Pasal apa tak ada? Umumnya bil tak bayar. Dia seorang. Jadi ceritanya ada ayah lah. Tak boleh di kawasannya ataupun kawasan sekitar. Tengok dulu lah kan, sebab apa tak ada air, mari surau. Ayat tangki mungkin ada, satu masa habis. Jadi dah confirm tak ada air. Baik, dia kata di sini orang yang nak berwuduk tadi, yang muhdis, yang dalam keadaan hadas, sekiranya dia merasakan perasaan dia tadi syak dan juga zon. Syak 50, zon 75%. Macam ada ayat ni sebelah. Maka wajiblah dia mencarinya setelah masuk waktu solat. Okey. Perasaan hati dia ni bila mungkin taman nakit pakat duduk WhatsApp group tak ada. Tapi hati dia kata macam sama rejing ada kot ni. Taman Topas rasanya ada. Hatinya tu kata dalam keadaan syak dan juga zon. Dia bukan waham. Waham baru 25%, syak 50%, zon 75%. Ada ni. Bila perasaan dia macam ni sahaja, wajiblah dia mencari air. Masuk saja waktu, cari air. Dan lingkungan, jarak dia nak cari tadi, yang saya kata tadi dalam kitab Haddul Ghaus, lebih kurang 150 meter. Tak jauh lah. 150 meter. Tengok dari sini kita ada tak? Tak sampai, lebih. Itu bila zon, kita rasa macam ada air. Jadi 150 meter tak jauh lah. Tapi saya rasa tuan-tuan insyaAllah ada sebelah payah. Sebelah tuan-tuan ni taman ni ada payah. Jadi insyaAllah lah ada air. Ada buaya. Ada buaya janganlah. Baik, kemudian dikata sekiranya tadi zon ataupun syak, tapi apabila yakin, perasaan orang ni air tak ada, kemudian dalam hati dia ada satu perasaan yakin adanya air di sekitar kawasan dia, maka wajiblah dia mencari bila masuk waktu dalam jarak yang lebih kurang dipanggil haddul qurb. Dia ni lebih jauh daripada haddul ghaus, lebih kurang 4 kilo. Maknanya kalau sini sampai ke Dengkil lah, bila masjid Dengkil, kena cari. Ceritanya kena cari. Ini dalam kitab tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sebagai satu panduan. Mungkin suasana di tempat kita ni tak sampailah tahap macam tu. Tapi cerita ni dulu-dulu biasanya orang menggembara ni di padang pasir, kawasan yang gersang. Kalau kita masuk hutan pun rasanya tak ada masalah, insya-Allah. Air banyak, air sungai, air bukit. Tapi kalau cerita tengah padang pasir, kemungkinan berlaku. Tetapi wallahu alam, sekiranya benda tu berlaku juga tempat kita, jadi jaraknya lebih kurang 4 kilo. Tuan-tuan pergi carilah dulu. Kalau sini rasanya sampai Bukit Canggang lah. Confirm sana pun tak ada air juga, pergi Dengkil pun tak ada juga, barulah kita tayamum. Jadi bukan senang-senang lah. Nak cerita boleh buka paip tak ada, tepuk jadi dia bukan. Sebab tayamum ni adalah satu rukhsah. Jadi kena cari air dulu. Dan dia kata setelah masuk waktu solat, yang dimasukkan setelah masuk waktu solat, di sini maknanya barulah boleh kita berwuduk. Mencari air tadi setelah masuk waktu, supaya bila tidak ada air confirm barulah kita boleh tayamum. Sebab antara syarat tayamum mestilah masuk waktu. Tapi kalau kita nak buat persiapan awal, tak ada masalah, pergilah awal cari 4 kilo kawasan lebih kurang. Memang confirm tak ada, boleh kita tayamum. Ni kalau dah azan,
kan, nganga lagi depan TV lagi setengah jam, 20 minit nak ambil waktu baru nak cari. Kan? Masalah tu kan. Jauh pula tu. 4 km baru nak cari air. Baik, itu yang pertamanya yang dimaksudkan dengan faqdul ma' memang tak ada air. Kemudian yang keduanya, nampak sini dia pecah. Sebab tu saya kata setengah kitab dia bagi lebih daripada 3. Sebab awal-awal lagi dia dah pecahkan di situ. Di sini dia masih letak dalam faqdul ma', maknanya tidak ada air. Cuma huraian yang kedua yang dimaksudkan dengan tidak ada air, tidak boleh menggunakan air kerana tidak cukup. Air ada tapi tak cukup. Macam mana tu? Mungkin kita boleh ihtimal ataupun kita boleh bayangkan air yang ada tu mungkin untuk keperluan makan, nak masak, nak minum sahaja. Kalau untuk nak berwuduk dah tak cukup, nak mandi wajib dah tak cukup. Bukan sekadar makan minum kita dikata di sini, bahkan air tersebut hanya cukup untuk binatang ternakan sahaja. Binatang pun ada hak dia. Maknanya air yang kita simpan tu untuk kita makan minum, lepas tu binatang yang kita bilang kambing ke, lembu ke, ayam ke, jadi kita tak boleh digunakan untuk berwuduk, tak boleh. Ada tapi cukup untuk binatang. Maka kita tak dibenarkan berwuduk, bahkan boleh kita bertayamum. Kemudian lagi rupa masalahnya ataupun disebab atau perkara yang dimaksudkan dengan ketiadaan air, takut mendapatkan air kerana ada musuh ataupun binatang buas. Air ada satu tempat, tapi nak dapatkan air tu tak boleh. Macam tadi lah, sebelah ada payah, ada buaya, kan? Jangan, bahaya tu. Air di sebelah ada, jarak pun dekat, tapi oleh kerana ada bahaya yang menunggu, maka termasuklah juga dalam sebab-sebab yang kita dibolehkan tayamum. Jelas tuan-tuan? Jadi kalau tak ada, janganlah pergi turun, kan? Nanti cakap saya mengajar pula, kan? Jangan, tak boleh. Sebab tu setengah kitab dia kata faqadun wa khawfun. Takut juga termasuk dalam sebab-sebab yang dibolehkan tayamum. Takut untuk mendapatkan air disebabkan adanya musuh ataupun binatang buas. Itu yang pertamanya, faqadul ma', ketiadaan air, baru kita dibolehkan tayamum. Kemudian yang keduanya dia kata wal maradu, sebab yang dibolehkan tayamum yang kedua dalam kitab ini dia kata wal maradu, sakit, iaitu sakit yang tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti akan memudaratkan sakitnya. Sakit, yang inilah yang biasanya kita bertayamum sebab sakit lah. Rata-ratanya di negara kita ni, sebab yang pertama tu kurang lah. Biasanya rata-ratanya, kebanyakannya sebab sakit. Sakit, maka tak boleh kena air. Kalau kena air, menyebabkan anggota tadi lambat sembuh ataupun boleh membawa kepada kerosakan anggota, bahkan yang lebih teruk lagi daripada itu, bawa kepada halakatul maut, membawa kepada kebinasaan jiwa, mati. Lagi-lagi lah tak boleh dikenakan air. Mana? Tetapi kena fahamlah, bila sakit yang tak bolehnya air, sembahyang boleh. Ini asal sakit ya, tak sembahyang. Pasal apa? Tak boleh kena air kan? Minum boleh, kena air tak boleh. Jadi tak sembahyang. Tak betul tuan-tuan. Sakit, atau Rasulullah SAW sendiri dalam keadaan yang begitu kering, sakit yang begitu tenat pun, baginda SAW masih mementingkan sembahyang, solat. Sehingga dalam hadis kata dipapah oleh 2 orang sahabat. Bila kita pergi Mekah, rumah Rasulullah dengan
Masjid tu kan jauh pun sebelah je, dan saat-saat akhir hayat Rasulullah SAW, Nabi minta izin kepada isteri-isteri yang lain banyak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang sekarang ni lah, yang makam Rasulullah tu, itulah tapak rumah Aisyah. Jadi banyak duduk situ, dan buka pintu memang masuk masjid. Itu pun sampai dipapah oleh sahabat. Dan kata ulama, Rasulullah SAW nak ajar kepada kita umat ini betapa pentingnya solat. Satu anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan. Ini masuk bulan Rejab ni, nanti pakai banyaklah ceramah Isra Mi'raj masuk ni, kan? Ceramah sana, ceramah sini, kan? Naik ke langit, macam tu, macam ni. Habis banyak tu juga orang, dosa juga, kan? Tengok ceramah ramai, lepas tu kurang juga. Yang tu lah yang kita boleh pun. Tapi nak ceritanya Rasulullah tunjuk kepada kita betapa pentingnya solat. Jadi sakit bukanlah sebab yang boleh menyebabkan kita tinggalnya solat. Bahkan ada cara-cara, nanti kita belajarlah. Di sini maknanya kalau sakit sekalipun tak boleh menggunakan air, maka ada rukhsah yang lain, jalan yang lain untuk kita berwuduk ataupun mengangkat hadas dengan bertayamum. Okey. Kemudian yang ketiganya, nanti saya cerita perbahasan bab sakit ni, dia panjang sikit, sampai lebih dah. Yang nak mati awal malam ni ada had sikit. Jadi kalau kita masuk rasanya panjang. InsyaAllah minggu depan kita sambung berkaitan dengan sakit. Dia sebab ada yang sakit yang biasa-biasa sahaja, tak ada masalah, anggota tayamumnya tak luka ataupun bukan sakit pada anggota tayamum, itu satu bab. Kemudian tak sakit pada anggota wudu, itu satu bab. Kemudian sakit pada anggota tayamum itu sendiri, tak boleh kena air. Jadi nak tayamum pula, yang tempat nak kena tayamum tu dah sakit, berbalut, bertampan. Dia perbahasan dia agak panjang lah. Dan di situ banyak perbahasan ulama. Ada yang masih mengekalkan hukum yang agak syadid lah. Maknanya ada setengah-setengah pendapat dalam masalah sahibul jabirah ni, orang yang pakai bandage, balut, tampal. Anggota tayamum dua aja, tangan dengan muka. Nak tayamum kat situ yang berbalut, macam mana? Ada setengah yang kata qada lah ceritanya. Maknanya tak sempurna, mesti kena qada. Kalau balut tu 6 bulan lah qada. Agak ketat. Dan setengah ada perbahasan ulama yang membagi keringanan di situ. Nanti kita bincanglah. Dia agak panjang bab sahibul jabirah. Kemudian luka pula pada anggota wudu. Anggota tayamum tak luka, anggota wudu luka. Maknanya macam mana nak buat? Adakah nak tayamum terus ataupun nak dibasuh bahagian yang tak sakit, kemudian nak ditayamum kepada tempat yang tak boleh kena air, yang bertampal dan sebagainya. Biasa banyak tuan-tuan keadaan ini berlaku. Jadi kadang-kadang confuse kita. Jadi kita biasanya kalau kita tak memahami betul-betul, nanti kita rasanya sakit yang tak boleh kena air itu satu anggota sahaja. Kemudian yang bertampal tu pula sebahagian daripada anggota tersebut, tapi kita pun tayamum sekali dah selesai semua. Kena faham tu. Tak boleh macam tu. Bagaimana tayamum, kita pun tepuk sapu muka, tepuk sapu tangan, dah selesai tayamum. Tak boleh macam tu. Ada dia punya kaedah dan juga kaifiat dia. Baik, kemudian sebab yang dibolehkan tayamum yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'aqashil hayawanin muhtaram. Okey. Air diperlukan untuk menghilangkan kehausan haiwan yang dimuliakan. Dalam kitab ni dia special sikit. Saya tengok banyak kitab, walaupun saya pernah cerita kat tuan-tuan perempuan sekalian, kitab ni kitab yang asas.
Tetapi saya rasa dalam kitab-kitab yang besar lain jarang dia bahas bab ni. Cuma di kitab ni dia cerita satu benda yang agak, bagi saya satu benda yang penting, dan satu benda yang kita semua kena sedar begitu pentingnya. Kemuliaan, ketinggian agama ni, orang yang taat kepada perintah Allah ni, agama hormat dia tinggi sekali. Tapi kalau orang yang tinggalkan agama, tinggalkan perintah Allah ni, Allah tunjuk, maknanya dia sama taraf dengan binatang. Minta maaf cakap lah. Baik, dia kata apa di sini, wal ihtiyaj, air diperlukan, air ada, tetapi air tadi diperlukan untuk menghilangkan kehausan haiwan yang dimuliakan, bukan haiwan ternakan ni. Yang tadi haiwan ternakan kita cerita tadi, air yang ada tapi tak cukup. Cukup pun untuk tuan tu sendiri makan, masak, minum, dan juga untuk binatang ternakan. Itu dah masuk dalam faqatul ma', tidak ada air. Yang di sini dia kata disebabkan dibolehkan tayamum, air ada tapi air tadi nak bagi dekat binatang-binatang yang haus. Nak macam mana? Kita nak wuduk kan, nak bagi dekat binatang ni, bagi binatang. Sebab binatang juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Air wuduk ada, kita mungkin ada satu tong saja, tengok ada binatang dahaga juga, cari air tak jumpa. Apa kita nak buat? Kita dah kenyang dah, minum dah. Dia bukan binatang ternakan kita ni, dia minum. Kalau bagi tak cukup lah nak berwuduk, jadi kita dibolehkan tayamum. Sampai tahap tu sekali agama ajak kita ni. Agama ajak kita. Baik, kemudian dia kata di sini, dia kata dalam kitab ni haiwan. Haiwan ni sebenarnya perkataan asalnya daripada Arab hayatun, iaitu maknanya benda yang hidup. Maka termasuklah juga yang dinamakan haiwan di sini manusia dan juga binatang. Gitu tuan kata pula, apa ustaz kata kami binatang? Bukan. Nak ceritanya dalam bahasa Arab ni, kalau kita belajar mantik, betul tak? Manusia ni dipanggil hayawanun natiq. Maknanya kalau terjemah Melayu kita, haiwan lah, haiwan yang boleh bercakap. Satu lagi haiwan ghairun natiq, maknanya binatang yang tak boleh bercakap, lembu, kambing, ayam. Kita boleh bercakap, haiwan juga. Itu dia panggil istilah mantik. Tapi daripada bahasa Arabnya maknanya haiwan tu hayatun, setiap benda yang hidup. Jadi kita hidup tak tuan-tuan? Kita hidup haiwan lah. Faham daripada sudut itulah. Okey. Jadi sama ada binatang ataupun manusia, dia datang dalam keadaan kehausan, minta minuman dekat kita. Kita ada, kita simpan, nak berwuduk konon-kononnya. Apa hukumnya? Wajib kita kena bagi. Sampai tahap dia tak minum, mati ni, kita nak buat macam mana? Tak boleh ni, dia nak berwuduk, banyak ni dia ada. Tak, agama tak ada macam tu tuan-tuan. Bagi. Habis kita punya wuduk, tayamum. Kita punya mandi wajib, tayamum. Ayat yang kita simpan untuk taharah, ada binatang-binatang yang dimuliakan di sisi syarak. Syarak agama, binatang-binatang tadi dihormati, dimuliakan, kita kena bagi. Sama ada manusia ataupun haiwan. Jadi dia kata di sini ghairu muhtarimin sittatun, semua binatang, termasuk dia kata di sini, tapi bukanlah binatang yang membahayalah. Kalau membahayakan tak payahlah. Harimau mai kita kesian harimau, kita bagi dia telan kita, kan? Maknanya haiwan yang maknanya bukan membahayakan kita. Dalam hadis sendiri pun Nabi beritahu benar-benar binatang yang bahaya berbisa, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Di haiwan-haiwan yang bukan haiwan-haiwan bahaya, haiwan dia. Kemudian kita tengok dia keadaan dahaga, bekalan yang kita ada untuk cukup berwuduk, kita bagi dia minum, kita tayamum. Itu cerita hukumnya. Boleh kita tayamum
Sebab air tadi kita bagi untuk binatang hilangkan haus. Kecuali ghairul muhtarimi, melainkan binatang yang tidak dihormati. Kita kena bagi semua, melainkan ada jenis-jenis binatang ni kalau dia datang, tuan-tuan nak buat apa? Nak bagi ke? Nak wuduk? Syaraknya ajak kita tak payah bagi, kita guna untuk berwuduk. Faham tak? Kalau binatang tu dihormati di sisi syarak, kita bagi dia lagi wajib, lagi utama. Kita tak ada air, kita kena tayamum. Dan ada satu kumpulan, dinamakan kumpulan makhluk atau binatang yang dalam syaraknya ghairul muhtaram, tidak dihormati. Kalau dia datang minta air, tak wajib kita bagi, bahkan wajib kita berwuduk. Kalau dia mati, tak apa. Siapa binatang tu tuan-tuan dalam kitab ni kata? Dia kata ada 6 yang dimaksudkan binatang ghairul muhtaram ni. Yang pertamanya agak-agak apa dia? Harimau ke, buaya ke, zirapah ke. Ni tuan-tuan penting. Dia kata apa? Tarikus salah. Syarak ni, pengarang kitab ni dia kata yang termasuk dalam golongan binatang yang tidak dihormati, orang yang meninggalkan solat. Orang tak sembahyang dalam keadaan tak ada air, dia dahaga yang sangat, kita ada bekalan. Tiba bekalan tadi untuk kita berwuduk. Dia minta kan peri kemanusiaan tu ada, tapi dalam keadaan situasi ni, hukum fiqh dia kata tak wajib kita bagi. Maknanya kalau dia mati sekali pun tak apalah. Nak cerita nampak tak, agama bila satu orang tinggalkan perintah Allah, begitu sekali dia punya hina. Bukan cerita mati ni, cerita hidup lagi. Macam tu sekali agama pandang dia. Tapi kalau kita gempak dia, bagi minum pani sembahyang, dia tobat, tak apalah. Tapi kalau memang jenis tak sembahyang, tak payah. Macam tu sekali. Dia termasuk di kalangan yang dinamakan binatang yang tidak dihormati. Untuk sembahyang, kita simpan tu ayat lagi bagus. Ayat yang kita ada tu simpan untuk kita wuduk, tak payah bagi. Kemudian wazanil muhsan, orang yang berzina yang sudah berkahwin pun termasuk dalam kategori binatang atau makhluk yang tidak dimuliakan dalam syarak. Dia dah kahwin kemudian dia berzina. Jadi orang macam ni datang dalam keadaan haus yang amat sangat, nak bagi dah air, tak payah. Air yang kita ada simpan untuk wuduk kita. Kemudian yang ketiganya wal murtaddu, orang yang murtad, keluar daripada agama. Tak kisahlah dia amali ke ataupun perkataan statement dia memang menunjukkan dia keluar daripada agama, tak payah bagi. Air tadi simpan buat kita berwuduk. Yang keempatnya wal kafirul harbi, kafir harbi. Kafir ni dia ada banyak jenis. Ada kafir muahad, kafir yang ada perjanjian untuk tak berperang dengan kerajaan Islam. Dia duduk, dia dah buat perjanjian, dia takkan langgar perjanjian damai. Dia tak termasuk. Kemudian ada juga kafir mu'amman, mu'amman kafir yang telah dibagi keamanan. Kalau kita baca sirah-sirah sahabat, sirah-sirah Rasulullah, ada orang yang dia datang masuk Madinah, tetapi dia keadaan selamat selepas dapat keamanan daripada Rasulullah ataupun sahabat-sahabat. Takut dia nak masuk, tapi ada jaminan daripada Rasulullah, kamu duduk di sini, keamanan diberi oleh aku. Jadi orang Islam lain tak boleh kacau dia. Itu kafir mu'amman. Dan yang ketiganya kafir zimmi. Kafir zimmi, dia sedia tunduk kepada pemerintah Islam.
Kalau zaman dulu dia bayar jizyah, dia bayar cukai. Tapi kalau sekarang tuan-tuan duk petikai ni tak tahulah, tuan-tuan hukumlah sendiri. Kalau dia duduk, dia pun baik, dia pun tengok Islam tu baik, yang tu peluang kita tuan-tuan. Saya cerita dah kan 2 minggu lepas, yang tu lah yang kita nak dakwah dia tu kan. You bila lagi mau masuk Islam, itu cantik, ini cantik kan. Kadang-kadang ada yang setengah tu dah puasa, tu zimi tuan-tuan. Tapi kalau harbi, macam tu, macam ni, jadi kita boleh tengoklah keadaan. Tapi kalau harbi, memang dia benci dengan Islam, semua benda-benda yang ada kaitan dengan Islam dia pertikaikan. Live tuan tak ada lebihan, cukup. Tak lagi panah ni, tak lagi. Dekat tu lah, okay. Jadi kalau kafir harbi, syarak nak kata tak boleh dibagi minuman, tak boleh. Kemudian yang kelimanya, wal kalbul aqur, anjing liar. Sekarang ni kat depan tu banyak lah duk tolak tanah, keluar banyak anjing. Kalau taman tu dah banyak, tu dipanggil kalbul aqur lah, anjing yang liar, tak ada tuan, duduk dalam hutan keluar, tu tak wajib tuan. Tapi kalau yang dibela, yang diajar, walaupun dia bukan orang kita bela lah, non-Muslim bela, wajib kita kalau dah agak kena bagi tuan, kena bagi. Sebab mungkin di negara kita benda tu tak ada lah, kalau ada dia jadi sensitif. Tapi setengah-setengah negara Arab dia boleh sebenarnya, anjing yang terlatih, anjing yang dilatih jaga rumah, boleh sebenarnya, boleh. Ataupun anjing yang dibuat berburu, pun boleh, dalam hukum boleh. Kita latih anjing bukan bermakna kita sayang peluk jom dia Ustaz, kita latih dia. Boleh macam anjing polis dilatih, terlatih, dia panggil anjing terpelajar. Cuma tak masuk you kan. Tapi dia pandai tu. Jadi anjing tu dia termasuk binatang yang dihormati. Okay, kita jangan pukul semua anjing ya, tak boleh. Yang syaraknya beritahu mughallazah tu hukum, tapi dia ada kategori, dia boleh dihormati. Maknanya kalau dia dahaga, bagilah minum, kalau dia lapar, bagilah makan, tak dosa pun. Yang dosanya kita ambil peluk je masuk rumah, tapi kalau dibuat berburu boleh. Bahkan dalam hukum, nak tangkap binatang buruan dalam dalam hutan, lepas dia kejar, dia tangkap, dia gigit lah tu, kemudian dia bawa balik kita ambil sembelih, tak ada najis. Nak cerita, tapi dia terlatih lah. Kalau tuan-tuan ambil anjing, angkat kopi, dia tangkap, dia makan, kita tengok saja, tu kan terlatih, tu nanya kan. Dia panggil anjing yang terlatih. Begitulah juga anjing yang bela jadi security. Kalau di Mesir banyak tuan, orang Islam kita, dia bela buat security. Jadi boleh maknanya, tak masalah. Dan dia terkira dalam makhluk-makhluk yang dihormati. Wajib bagi makan, wajib bagi minum. Jadi kalau sebelah kita, rumah kita, anjing yang dibela, tuan dia balik kampung ke, tengok dah harga lapar tak makan, bagi lah, tak ada masalah. Bukan nak serta ayat yang ada banyak tu kita buat wuduk dah, kita berlambak lagi ayat kan, nak bagi dah. Anjing ni, jangan sensitif dengan anjing tu. Anjing ini tapi lah, kita kena hormati dia juga, makhluk Allah Ta'ala. Ashabul Kahfi, yang sama-sama dengan Ashabul Kahfi, bukan lembu, bukan kambing, anjing namanya Qitmir, dan dia juga masuk syurga Allah Ta'ala nanti. Ada hadis kan, kisah satu perempuan Bani Israel kan, satu orang pelacur kan, dia anjing dahaga. Apa dia buat? Telaga dalam, tak ada baldi, dia turun, ambil, masukkan air dalam kasut dia kan.
keluar, panjat balik, bagi minum anjing tersebut. Hadis sebut. Jadi sebab dia bagi minum, dia tu siapa tu? Orang yang berdosa dengan Allah Ta'ala. Amalan dia pula bagi minum air je. Bagi minum bukan dalam mangkuk ke dalam cawan tak, kasut dia je. Dan yang dia bagi minum tu pula anjing. Disebut oleh kerana ikhlasnya amalan dia tadi, membantu makhluk Allah Ta'ala, dan sifat kesian dia kepada makhluk Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala jadikan sebab pengampunan Allah kepada dia, dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Okey. Jadi kalau tengok anjing, janganlah kita dia lapar bagilah dia makan, kan? Tak sempat sampai kayu sampai dulu, kan? Kita okey. Marah sangat anjing, datang ni tak apa, kucing tak apa, anjing marah sangat. Dia juga termasuk yang tapi kalau yang dia tu tak perlu. Yang dia tu tak perlu, okey. Kalau sampai dah membahayakan, telefonlah Majlis Pemandaran, tangkap je lah. Baik, kemudian yang keenamnya wal khinzir. Kalau khinzir ni total, tak ada dah yang terlatih ke terpelajar, tak ada. Dia maknanya tak belajar dah. Khinzir total. Anjing dia ada jenis. Ada jenis yang kita boleh bagi, ada yang tak boleh. Tapi kalau khinzir memang tak boleh langsung secara total. Jadi 6 jenis ni tuan-tuan, 6 jenis binatang yang tidak dihormati ni, kalaulah datang kita ada air yang mencukupi untuk kita berwuduk, maka pada ketika itu tak wajib kita bagi. Selain daripada 6 ini, wajib kita bagi. Bila kita bagi, dekat kita air habis, maka pada masa itu kita boleh bertayamum. Jelas? Ya, Ustaz. Yang apa ni dipanggil yang 4 kategori tu kan, selain pada anjing dengan khinzir tu kan. Ya. Kategori yang pertama tu haiwan taram tu kan. Ya. Maknanya secara majazi ke atau hakiki tu dia punya. Memang syarak mengumpamakan secara hakikat ataupun secara kiasan, secara majazi lah. Maka pada di sini ada situasi lah. Sebab tu saya kata tadi, kalau dijadikan sebab dia memang nak bertaubat, tapi kalau segi hukum, keadaan yang memang terdesak pada waktu tu, terdesak pada waktu tu, memang bekalan kita terhad dan dia orang tak sembahyang, maka memang langsung segi hukum untuk pemberian air lah. Tapi segi yang tidak dihormati itu sendiri pun, kalau kita buka semua bab, dia termasuk dalam orang yang hukumnya ingat ataupun juhud. Tidak jatuh kafir selagi tidak mengingkari kefarduan. Maksudnya yang 4 golongan tu, ya, mungkin sebagai binatang. Itu saya kata kitab ni, dalam kitab ni jarang kita jumpa kitab lain. Dalam kitab ni dia letak dalam masalah ni. Wallahu alam, mungkin kalau tak secara hakiki, tapi majazinya agak keras lah. Begitu sekali, maknanya syarak letak mereka dalam keadaan begitu. Tapi dalam masalah fiqh pun setahap itulah maknanya keadaan mereka tadi. Sekiranya situasi kita ada air tak cukup, datang 4 golongan ni, nak bagi ke tak bagi, maka pada ketika itu hukumnya tak wajib bagi. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi atas nama ihsan, menyebabkan tuan-tuan punya wuduk tergadai, wallahu alam, ceritanya tuan-tuan ada air tadi boleh dibuat wuduk, kemudian datang 4 golongan ni, nak bagi ke tak bagi? Kalau bagi, wuduk tak boleh. Sedangkan air ada, jadi sebenarnya tak boleh. Begitu sekalilah. Tapi kalau ada alternatif lain, dan mungkin yang sebab kita bagi dia bertaubat, insya-Allah lah mungkin. Jelas mungkin situasi tak berlaku, saya kata waktu sekarang ni. Tapi nak ceritanya keadaan orang yang macam ni, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu sekali agama pandang rendah, orang yang tinggalkan sembahyang. Jadi sebab tu tak sembahyang ni bukan satu benda yang kecil lah, dia baik, cuma tak sembahyang ya.
Itu pandangan kita. Tapi di sisi Allah Ta'ala sebenarnya macam mana? Hari itu sajak pergi Mekah, kita rasa macam tercabar, seolah-olah dia tu mencabar Allah Ta'ala kan. Dia kata tak ada kena apa-apa pun, walaupun dia pergi dalam keadaan begitu. Jadi kita rasa dia ni sebagai orang yang mencabar Allah Ta'ala. Sebenarnya bukan dia sahaja, bahkan setiap manusia yang tidak mentaati perintah Allah, melanggar larangan Allah Ta'ala, zahir mungkin tak nampak, tapi hakikatnya dia juga termasuk orang yang mencabar Allah Ta'ala. Orang tak sembahyang. Jadi sebab tu saya kata, kita bincang itu hadis kan, Nabi kata macam mana kita rasa sembahyang tu satu kenikmatan bagi kita, kita rasa kepentingan bagi kita. Jadi kalaulah ada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, jiran kita tak sembahyang, itu yang kita kena risaulah. Ujuk rayu doa, sebab keadaannya begitu rendah sekali, sehingga dalam kitab dia kata termasuk dalam binatang-binatang yang tidak dihormati. Maknanya kalau sampai tahap dia nak mati sekali pun, segi syarak salah, segi syarak, tapi tak adalah sampai segi kemanusiaannya, tak payah bagi. Keadaan situasi terdesak. Tapi kalau mudah-mudahan kita berbaik-baik dengan dia bertaubat, Masya Allah. Saya cerita ni daripada segi hukum, cuma pandangan kita kepada mereka, kita pandanglah dengan sangkaan yang baik, dengan doa, dengan ada harapan, mudah-mudahan mereka juga kembali kepada Allah Ta'ala. Saya ingat cukuplah dulu. Selesai 3 perkara yang berkaitan dengan sebab-sebab yang dibolehkan tayamum. InsyaAllah Jumaat ni kita ada kelas lagi. Yang ni saya ganti yang lepas, nanti kita sambung yang berkaitan dengan wal maradu, sakit itu. Ada cara-cara dia ataupun ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum. Asalnya tak ada soalan kan? Ada sebab tak habis lagi. Kan? Kita tak habis lagi macam mana cara nak tayamum, apa syarat tayamum, tak habis lagi. Ini baru sebab yang dibolehkan tayamum. Nanti kalau tuan-tuan dah tanya, saya cerita, jadi minggu depan tak ada tajuk. Jadi kita simpan minggu depan orang baik. InsyaAllah. Ya Ustaz? Boleh ya minggu depan? InsyaAllah. Baik daripada Allah SWT. Saya tidak minta pun kepada Allah, termaaf kepada tuan-tuan. Allah beri taufik kita semua dapat amal dan sampaikan. Kita sudah majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.